Ha? Apa dia? Online? Ni tengah buat live. Ustaz tengok balik tak? Sekejap. Kau duduk kat tepi. Ustaz duduk sini. Kau duduk di situ. Ha? Mana tak? Bukan. Tadi Ustaz apa? Off. Tadi Ustaz ni nak tengok Ustaz. Dia pun sampai. Sangkut. Dia buka je. Sihat alhamdulillah. Dah makan. Ha? Selesai ya, solat atas kenderaan dah selesai ya. Itu video, cuma tak boleh nak hurai panjang sebab dia seminit. Nanti kalau buat dekat YouTube, insya-Allah. Tu. Apa dia? Sama ni buat. Lah ini ni. Si Azma. Dah apa? Kau nak main-main ni Aizuddin ni Aku blok korang. Tak macam-macam berang. Boleh Zuhairi.jabil. Boleh, tak ada masalah. Siapa guna je? Wih, buat aja lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya. 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 Apa dia? Apa khabar Cik Man? Sihat alhamdulillah. Daripada mana? JB. JB apa pakai mask dalam rumah kau ni? Tak, baru balik ni kat luar. Dah tu tanggal lah. Oh, Tak boleh. okey. Ya, silakan. Silakan. Macam ni tanya Zaid, ada orang tanya kau, Zaid. Ada orang tanya kau ni. Kejap. Icap juga. Icap. Okey, silakan. Ada perkongsian apa-apa? Siapa ni? Amirul. Ya, silakan. Apa dah aku? Alamak, lupa pula soalan dia. Sekejap Cik Man. Apa soalan dia tadi ya? Apa yang antu siapa? Okey. Dah ingat. Kona yang rumah tu. Ya, silakan. Tanya apa ni? Kalau kat rumah ada bela kucing kan? Okey, kucing jalan dalam rumah kan. Tapi macam orang tua ni kadang tak bagi kucing masuk rumah sebab apa? Takut najis ke kalau nak sembahyang macam ni. Okey, jadi soalannya? Soalan dia macam ni Cik Man, boleh ke tak boleh? Macam ni kalau kita nak sembahyang kat rumah kan dalam rumah kan bilik Boleh, kucing tak ada masuk masalah. Selagi kau tak nampak kucing tu bawa tai, kau sembahyang je lah. Benda tu tak perlu nak dikaji. Kalau kucing masuk rumah kau tak perlu nak tahu daripada mana kucing tu datang. Dia ada pegang najis ke tidak. Jadi kita hukum berdasarkan apa yang kita nampak. Kita tengok kucing tu tak ada apa-apa, dia
Kucing apa tu? Maknanya dia suci sahaja. Halakal mutanatti'un, kata Nabi, celaka orang yang melampaui batas, menyusah-nyusahkan dirinya sampai menganggap bahawa kucing ni mesti pijak tai, mesti pijak. Lainlah kalau kau nampak kucing tu dia dekat mulut dia ada najis ataupun dia menggonggong daging khinzir. Yang tu cerita lain. Tapi kalau seekor kucing masuk rumah kau, okey, dia pun mungkin dia nak saja nak buat baik dengan kau, nak menggesel-gesel, tak ada masalah. Oh, tak ada apa kan? Tak ada masalah. Macam kucing ni kan. Kucing. Kau tengok kucing ni. Mana? Oh, Cik Man ni kucing ah? Ni rumah saudara. Ada orang tanya Cik Man, buang kucing dosa ke? Buang kucing, kalau buang kucing maknanya dia buang, kalau buang dalam sungai itu berdosa lah. Tapi kalau dia tak nak kucing tu, dia hantar ke satu tempat yang kucing tu boleh hidup, boleh survive, tak apalah. Faham. Baik Cik Man. Terima kasih Cik Man info. Okay. Kucing Cik Man apa lagi? Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mami dah anak dia satu je. Anak saya itu sama. Jiran tu. Jiran tu masuk. Atam. Ami yang gemuk ni mak ni. Ya, Atam. Tapi dia makan je. Tak, aku sentuh. Ambil anak yang seekor. Nanti Atam marah. Atam marah. Comelnya gambar Zaid belakang tu. Gambar artis tu. Artis meletup Malaysia tu. Jangan salah. Lepas tu Atam pun letak belakang. Nanti dia cari anak dia. Dia jual anak dia. Dah cakap yang sama. Dah nak tiga anak dia. Salam siapa kau? Salam siapa? Ya, saya. Cik Man. Waalaikumsalam. Siapa? Saya dah. Saya Farhan. Okey, apa dia? Apa soalan? Saya mau menit. Pak An. Apa dia? Apa dia? Silakan. Macam sangkut-sangkut line kau ni, Dik. Nama saya Pak An. Saya Pak An je. Okey, macam sangkut-sangkut line kau ni. Beda si kucing tu. Kau tengok betapa bahagianya kucing ni. Okey, ni okey dah. Ustaz. Kau tengok bahagia. Pak An, apa dia? Ustaz. Pak An, kau masuk lagi. Pak An, kau masuk lagi sekali. Habis kucing dekat dia mulut. Kau masuk lagi sekali, Pak An. Line kau tak, line kau apa ni masalah? Tak, Pak An apa? Tak, ni netizen. Netizen tau. Netizen ni maksudnya pengguna internet lah, follower saya. Dia kena macam tu explain. Boleh faham. Apa nama kucing ni, Kak? Pak An. Ustaz tanya kucing kau ni nama apa? Apa nama? Cik Meh. Tok. Tok Panda. Food Panda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You Azman. Yes, okey. Panggil Cik Man je. Cik Man, okey Cik Man. Okey. Saya ada satu soalan tentang musafir hari ni. Orang mana ni? Orang Malaysia ke? Saya orang Malaysia. Okey.
Okay. Lupa nak perkenalkan diri. Nama saya Aiman. Ha? Nama saya Aiman. Aiman. Okey. Dari mana? Negeri mana? Saya sekarang kat Putrajaya. Putrajaya. Okey, silakan Man. Okey. Soalan saya petang tadi, kiranya saya bermusafir lah daripada Kedah. Kedah ke mana? Kedah ke Putrajaya. Okey, silakan. Kiranya saya singgah dekat satu masjid and masa saya dah sampai tu kiranya sedang tengah ada solat, dah ada solat jemaah tengah asar lah, tengah solat asar. Okey. Okay, kira masa saya sampai tu dah tahiyat awal. Boleh ke masa tu saya solat clear tak? Terus sangat clear. Memang clear. Okay, so masa saya tengah, kira saya niat solat jamak kasar tapi dengan imam tu tengah solat jemaah lah, boleh ke macam tu? Cik Man? Boleh. Boleh Ya, lah. sebab dia punya teknik sama, bingkai sama. Maknanya dia tak kira lah imam solat apa. Yang penting teknik sama. Ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud. Kalau imam habis dulu, kau sambung semayang kau. Kalau imam habis lambat, engkau dah habis dulu, kau ada dua pilihan. Sama ada kau teruskan bagi salam ataupun kau boleh tunggu imam. Yang penting imam tak semayang jenazah, engkau semayang zuhur. Alright. So betul lah tu, boleh lah Ustaz. Tapi tadi sebab saya ikut je lah cakap ayah saya sebab dia kata mungkin tak boleh. Tapi saya just buat balik lah. Okay, terima kasih Cik Man. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Dia diam Dia orang kata Cik Man dia ada kucing. Dia ada kucing. Dia orang kata Cik Man ada Cik Man tu sayang kucing. Cik Man gigit kucing tadi. Cakap dia Cik Man mandi kucing. Kedua balik bayar kucing. Wan dah main dah. Wan. Wan main dah. Wan ni tembak. Ha? Wan jangan tembak. Lepas tu Hantarlah WhatsApp dia tu sampai jadi ya. dia ada jadi ke? Ayah ke? Jadi yang so. Hantar gambar mak dah Facebook. Sekolah. Hantar gambar mak. Biar aku buka suruh Cik Man cakap selamat Idul Fitri. Okey, siapa yang nak apa? Aku malas nak ambil dekat apa senarai request ni, macam main-main lah. Siapa yang nak VC? Bagi tahu dekat sini siapa nak VC. Yang perempuan pakai tudung apa semua dulu, letakkan muka betul-betul kat frame. Sama juga dengan yang lelaki. Tak kat dekat sini sekarang. Saya tak kisah, saya terima aja ya. Tapi netizen ni kan kuat mengecam. Macam Netizen ni cari kesalahan orang. Oh, untung dapat jumpa beliau Azman. Tapi kau tak jumpa. Ini kau dapat jumpa Hafiz punya Ustaz Ibu. Ustaz kenapa? Allah, Ustaz tak teringat dah benda-benda tu. Tak teringat. Waalaikumsalam. Bagus pun kau dah standby. Kau daripada mana? Saya daripada Pahang. Pahang daerah mana, Dik? Temerloh Pahang. Oh, tahu Gobang. Kau pernah pergi Gobang? Tahu. Ikan patin. Kalau orang Temerloh tak tahu Gobang, kau pindahlah KL. Okey, silakan. Okey, saya sebenarnya nak tanya, boleh tak kalau macam kita nak pasang air ruqyah tu dekat tempat awam, macam saya ni baru-baru ni saya balik ke kampung. Saya ada pasang ayat ruqyah sebab saya memang suka dengar ayat-ayat Quran ni. Tapi bila saya pasang tu,
saya macam jadi panik, jadi takut sangat-sangat sebab ada saya menggeletar. Dia tahu macam mana, keadaan tu macam memang betul-betul panik. Saya dengan dia je dalam bilik. Bila saya pasal air ruqyah tu, sebab memang saya ada pernah kena dekat asrama, kena macam gangguan ni. Tapi saya ingatkan dia dah okey. Lepas tu bila saya dah pasang tu, dia jadi macam mengacau sesuatu lagi di cara depan saya tu, saya rasa takut. Takut sangat. Jadi saya nak tanya lah, boleh ke kalau saya nak pasang air ruqyah ni sesuai tak untuk, sebab saya tak tahu dah sesuai untuk orang ke tak. Sebab saya memang minat apa dengar-dengar begitu macam tu. Okey, yang kau kata dia pandang kau semacam tu siapa? Ada saya. Adik. Kau syak dia kenapa? Kau syak dia kenapa? Sebab saya rasa macam ada something yang tak kena dengan dia. Sebab cara dia pandang saya tu macam, orang kata tu macam, saya rasa macam mata dia tu, sebab saya memang dapat, saya boleh detect ada benda yang akan datang. Saya rasa macam benda tu nak datang, tapi saya tak pastilah sama ada saya kena daripada mana, kita tahulah. Tapi memang benda tu macam membuat saya takut. Ini. Kita dalam persoalan tentang boleh tak manusia dimasuki oleh jin ataupun diganggu jin, yang tu ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan jin boleh masuk dalam badan manusia. Ada yang mengatakan tak boleh. Itu satulah. Kemudian apabila seseorang itu mendakwa dia diganggu jin, maka ada pelbagai cara lah di kalangan manusia untuk merawat. Antaranya ialah kita mendoakan ataupun bawa kepada sesuatu yang dipanggil sekarang ni sebagai rawatan Islam. Sebenarnya rawatan Islam ni dia bukan baca ayat Quran sahaja. Rawatan Islam sebarang bentuk rawatan yang bertujuan untuk memberikan kesembuhan kepada manusia. Sama ada dengan ayat Quran ataupun dengan ubat-ubatan. Cuma dalam rawatan Islam ini ada beberapa syarat yang perlu dilaksanakan. Yang antaranya ialah membaca ayat-ayat yang difahami yang datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Doa-doa. Maknanya kalau ada satu mantra yang kau tak faham, haram hukumnya. Yang kedua, engkau berkeyakinan yang menyembuhkan bukan bacaan kau. Bukannya radio itu, bukannya ayat ruqyah. Tetapi yang memberi kesan sembuh ke atas ayat itu ialah Allah. Adapun kita membaca ayat Quran itu hanya sebagai usaha sahaja. Bukan saja ayat-ayat ruqyah. Bahkan satu Quran itu ruqyah daripada juzuk pertama sampai juzuk yang ke-30, Quran penawar. Kita tidak memilih satu-satu. Cuma mungkin dalam hadis, Nabi ada sebut sebagai benteng ayat kursi, kemudian Al-Mu'awwidzat, 3 kul apa semua tu, yang tu ada pengkhususan tertentu. Tetapi boleh juga dibaca ayat-ayat yang lain. Ataupun ayat-ayat yang disebut sebagai benteng itu pun lagi baguslah. Okey, yang kedua itu. Yang ketiga, tak semestinya kau nak baca dengan orang yang kau syaki masuk jin itu dengan bacaan radio ayat tersebut ataupun kaset. Mungkin kau boleh suruh dia sendiri sebab Tuan punya badan yang merawat dan berusaha dan berdoa itu lebih bagus. Jadi kalau kau tanya boleh tak kau nak pasang ayat Quran itu, tak ada masalah. Tapi kau kena tahu apakah usaha yang dilakukan oleh adik engkau. Adakah dalam pada engkau baca Quran untuk dia tu jaga semayang ke tidak, dia berdoa ke tidak, dia mandi wajib ke tidak, dia menjaga pantang larang sebagai seorang muslimah ke tidak. So benda-benda yang macam tu. Apatah lagi kalau pasang ayat Quran itu boleh mengganggu situasi orang lain untuk tidur ataupun untuk study. So benda-benda ni mesti diambil kira. Okey? Itu salah satu daripada usaha. Okey, lepas tu saya nak tanya soalan lagi kan. Saya nak tanya lah macam kalau kita rasa marah ke rasa apa, benda tu tak boleh nak kawal. So apa dalam Islam macam mana? Apa ada cara tak? Sebab lagi pun dalam banyak-banyak family saya pun kadang-kadang marah ni macam tak boleh nak kawal. So ada cara ke macam mana ke untuk nak Marah ini adalah fitrah. Ada marah yang dibenarkan, ada marah yang perlu, ada marah yang dicela. Marah yang dicela ialah marah sampai mengeluarkan perkataan carut. Marah yang perlu, marah terhadap kemungkaran. Contohnya kau tengok kawan kau buat benda tak elok, kau kena marah dia. Tapi kena jaga perkataan lah. Adapun setengah orang yang dia panas baran, yang dia tidak mengawal emosinya ataupun dia melayan dia punya tabiatnya, maka yang ni perlu dikurangkan. Dengan cara apa? Dengan cara latihan. Latihan diri. Dia kena bercampur dengan orang, dia kena kawal, dia kena fikir dengan psikologi dia bahawa
bila dia teruskan dengan tabiat panas barannya, tak semua orang suka dia. Ada dalam hadis Nabi ada sebut, kalau marah ketika berdiri, duduk. Kalau marah ketika duduk, baring apa semua. Dan kemudian ada dalam satu hadis, apabila marah, ambillah wuduk, kerana marah unsur api syaitan, wuduk air. Air dapat mematikan api. Cuma hadis ni ada yang dipertikaikan oleh kalangan ulama. So, engkau boleh buat apa sahaja yang betul sesuai dengan syariat untuk mengawal rasa marah. Cuma marah yang selalunya ada pada kita ni, yang panas baran, yang tak menentu ni, dia boleh didik diri dia supaya kurangkan marah. Bila dia bercampur dengan orang, bila dia tengok orang lain jauhkan diri daripada dia, orang lain menyampah dengan dia sebab dia layan panas baran, dia ingat dia seorang aja yang boleh marah, akhirnya dia sendiri akan, kalau dia sedar diri, dia akan mengurangkan marah tersebut. Kita akan tengok perubahan ini berlaku. Dia akan menyesal, dia akan cuba untuk get back balik dengan kawan dia, supaya dia boleh hidup balik dengan orang lain dalam keadaan orang lain selesa dengan dia. So jangan selfish, jangan pentingkan diri sendiri. Okay? Boleh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih doakan Cik Man. Okey, terima kasih. Macam orang Korea je dia kan. Aboy Antu ni siapa? Dia tanya kau orang tadi. Dia tanya, jap macam kenal je. Ha? Saudara. Siapa ni? Mak kau dah mula. Saudara. Ha. Abang Kalong. Asal dia komen apa? Tak. Rumah Cik Ina kat Ilang Pasai. Farish? Siapa Farish? Paling tu anak ni. Tu. Ha? Dia dah keluar. Apabila live kat sini, ini Farid. macam saya pernah tengok. Farish siapa? Adik-adik kau orang? Jadi salam ustaz yang panjang. Tu dia, baju putih. Oh Farish. Ha. Kau nak VC kau letaklah elok tempat. Kau jangan nak goyang-goyangkan handset kau. Cik Aboy. Pakai motor. Dah atas motor yang kau nak VC buat apa? Tak, di kat rumah. Kan dah keluar. Ambil rumah. Ha? Apa soalan? Dia Ustaz ikut dayap. Lagi siapa boleh? Ha? Soalannya Ustaz. Kuat sikit. Baik, kawan kau tu daripada KL Kawan yang gunting tu Maknanya dia akan balik sini lah. Tak apalah, kalau Ustaz larat, Ustaz tunggu. Apa dia? Kalau kita korban lembu. Okey. Tengah. Ha? Kau ni apa membazir pakai emas ni? Polis kat belakang tu, polis belakang. Kalau kita sembelih dah daging korban lembu kan. Tulang tanam ko kita boleh buang. Tanam boleh, buang lantong sampah elok pun boleh. Dua-dua boleh. Hukum Hukumnya boleh. boleh lah. Ya. Cuma tanam tu mungkin orang nak elakkan berbau kan. Tulang selalu kan berbau, apa semua lantong sampah so berair kan. Tu je lah. Cuma kalau kau tanam tu janganlah kalau kau tanam tu janganlah kau beranggapan kalau tak tanam nanti lembu tu hidup balik. Tu tak betul lah. Kurafat. Kaina do kaina. Kaina? Kaina mana? Kau nak buat apa Kaina? Nak menyusu? Nya dah. Dia orang tanya. Dia marah kau. Alah. Berapa? Apa dah? Kau nak apa? Kau baik. Dia orang mana kak? Dia orang satu. Oh, kau orang Palung. Gaya ni Pakcik Ajuy. Okey, jadi boleh apa tahu jawapan Terima kasih. Datang sini, Cik Man ada sini. Alright? Sikit perak. Okey. Doakan Ustaz. Alright? Okay. Alright. Salam. Kuih muih tanam lembu hidup balik. Cik Man kat mana? Muhammad Afiq, rumah saudara dekat IPD, Balai Polis Sepang.
Tarmizi Anwar, Cik Man dah makan ke belum? Sudah. Fatia Latif. Salam. Fatia, Waalaikumsalam. Sihat Fatia? Ainul Mek, engkau orang Negeri yo. Gigi sama, gigi khas. Fatia Latif, sihat. Sihat alhamdulillah. Cik Man sihat. Sihat orang tua ya Fatia. Sihat orang tua ya Fatia. Oi, dia dah tua dah. Alhamdulillah salam Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa? Ahmad Rizwan. Okey, terima kasih Ahmad Rizwan. Cik Man saya nak tanya apa dia? Ate. Siapa nama kucing? Jenayah ini umum. Fitnah itu salah satu daripada hal yang membawa kepada jenayah. Fitnah ini adalah sesuatu yang bersifat subjektif yang boleh menjatuhkan maruah seseorang. Muhammad Irfan, Cik Man gayo mana? Syah Alam tak gayo pun. Gayo lah. Gayo lah rumah. Fatia Latif, saya minat ceramah. Terima kasih. Fatia doakan Cik Man dipermudahkan urusan. Lepas tu apa lagi yalah, diperbaiki urusan. Pak Leh, Cik Man dah ngaku tua tapi still single lah. Dah tua ni tak ada siapa nak dan doh. Dosa tak kalau saya bising dengan Cik Man? Kau tu memanjang. Kau main-main dulu Ahmad Sofi, kau main-main. Daim Syairus, Ustaz, haram tak kalau kita langkah lembu telah dikorbankan? Kau langkah lembu tu Lembu tu masa hidup dia pernah cakap dengan mak kau langkah mayat aku dulu. Jadi bila lembu tu dah mati kau langkah. Maknanya lembu tu dengan mak kau ada masalah. Ada masalah harta, masalah kaum dulu adalah pasal isu nikah kahwin macam tu. Mungkin mak kau tolak pinangan dia. Baik. Tini, Waalaikumsalam. Kat IPD Sepang. Mirul Hakim. Ingat raya kat kampung ajalah. Azfar tak sempat sebab itu kojo. Okey. Guys, siapa nak order? Okey, siapa nak order rendang? Okey, Zafran Suhaimi apa ni? Nak tanya pendapat kalau mak tak restu kita kahwin dengan pilihan. Mak tak restu ni payah sikit lah. Kau kena bincang dengan mak engkau, ya. Walaupun sebenarnya mak tu mungkinlah tak sewajarnya menghalang kalau pilihan kau baik. Tapi kau kena ambil hati dia. Benda ni complicated sikit. Tapi kalau ayah kau boleh kau tim dengan kau, ayah kau keluarkan arahan, itu cerita lain. So pandai-pandailah hati mak, Payah nak jawab soalan kalau mak tak restu ni payah. Sebab dia bukannya objektif. Ustaz, saya kena kacau dengan benda tak boleh nampak. Hari tu dia kacau melalui telinga. Lepas tu hari tu saya boleh nampak tapi kabur. Tapi setiap kali dia nak datang, saya boleh rasa kedatangan dia. Macam mana nak elak? Baca ayat kursi, dek. Doa. Cik Man pun selalu juga benda yang Cik Man tak boleh nampak. Semut kacau aku. Macam mana nak buang rasa sedih? Buang rasa sedih dengan banyaklah berzikir, bergaul dengan manusia. Cik Man sembang, jomlah sini tak main-main. Engkau amar hari tu kau masuk aku, lepas tu line kau tak betul. Cik Man, kalau kita buat korban tapi kita ada hutang lama, tapi tak jumpa orang bayar hutang tu, boleh ke buat korban? Hutang wajib dilaksanakan. Bukan korban. Korban sunat muakkad, hutang wajib. Cik Man, saya nak tanya, saya balik kampung, rumah mak saya perjalanan 2 jam. Saya boleh buat solat jamak? Boleh, jamak qasar. Fatia Latif, wajib ke kalau kenalkan boyfriend dekat family? Sebaik-baiknya perkenalkan supaya perhubungan itu dianggap serius. Maknanya bukan kita belakang-belakang keluarga, kita kulu kile, berating sana, berating sini. Itu tidak sewajarnya lah sebagai masyarakat Muslim dan Melayu. Jadi perkenalkan, ini bakal suami saya, doakan. So mak ayah kita tu orang yang paling utama untuk mengetahui dengan siapa kita berkawan. Sama ada si perempuan itu mengajak tunang dia. Cuma janganlah bawa tunang itu berdua-duaan, mungkin dengan mak ayah tunang, dengan mak ayah lelaki itu. Dan lelaki itu pula dengan mak ayah perempuan tu bawa datang ke rumah lelaki. Itu lebih dapat menyelamatkan daripada fitnah. Tetapi kalau seseorang itu sudah meluahkan yang dia nak kahwin, itu sudah dianggap bertunang dalam Islam. Walaupun tak buat kenduri, walaupun tak tukar cincin.
dari segi syariatnya sudah bertunang. Dengar tak saya tak apa. Kalau saya bawa mak jumpa Cik Man, bolehlah Apa kau nak bawa mak kau jumpa aku? Assalamualaikum. Sama-sama Fatia. Assalamualaikum Cik Man. Kuat sikit suara kau. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okey, soalan. Cik Man, mau Cik Man. Soalan. Tanyalah kalau contoh kita ada duit daripada sumber haram. Apa cara macam perlukah kita lupuskan ataupun ada cara lain? Apa dia? Apa ni? Lupakan apa ni? Contohlah kita ada duit haram. Duit haram. Ada duit haram. Tapi macam mana cara nak hilangkan dia? Sama ada lupuskan ataupun ada cara lain? Lupus tak boleh. Haram melupuskan harta yang bermanfaat. Kau sedekahkan pada tabung masjid ataupun pada baitul mal. Selesai. Bukan tak boleh. Bukan tak boleh ke sebab sumber daripada haram? Yang tak boleh tu kau pakai secara direct. Engkau menang loteri, kau yang tak boleh guna. Tapi orang miskin yang kau sedekahkan boleh pakai. Oh, tak boleh buat kenduri ya? Bagi aku. Okey, boleh Okey. Ada soalan lagi lah. Okey, apa dia? Semangat untuk kata-kata semangat lah untuk last semester ni lah. Stres lah. Siapa nama kau? Ahmad Rizwan, Cik Mat. Okey, Ahmad Rizwan, anda seorang pelajar yang berdedikasi, anda seorang pelajar yang soleh. InsyaAllah anda akan membanggakan mak ayah dan akan menggunakan ilmu dengan sebaik-baiknya. Jaga solat, kalau tak pandai tak apa, yang penting taat kepada ibu bapa, dan kalau pandai itu sebagai bonus. Dan kalau tak lulus dalam exam, sudah pastinya ada rezeki-rezeki yang lain. Tetapi sebelum exam, buat sehabis baik. Okey? Amin. Okey, terima kasih Cik Man. Sama-sama. Cik Man. Senyum. So, 2, 3. Okey. Cik Man, ni ada seorang saya punya sepupu teringin nak video call. Nanti terimalah, nama dia Kudratku. Okey, terima kasih. Nanti tag, kalau apa post dekat story, tag Cik Man Okey, terima kasih Cik Man. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kudratku, okey, kirim salam dekat Kudratku. Ramai kan ada. Saya minta nombor. Lagi dia minta kat lagi. Ya. Okey, siapa yang nak live kat sini bagi tahu sini, sebab kadang-kadang dekat live IG apa dia nak apa dah, dia nak balik dah. Kadang-kadang dekat senarai ni dia tak bagus. Senarai ni dia tipu. Sebut nama saya Arika Zahari, VC Cik Man, One Believer. Okey Cik Man, VC Fatia dan bagi semangat dekat. Dia ada request tak? Sekarang dia tak request kan, aku tak boleh memandai-mandai. Kalau Fatia request, Cik Man masuk. Sebab Cik Man tak boleh memandai-mandai kan, takut aku mengganggu kehidupan orang. Salam, saya baca tayat akhir sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian saya bersambung kama barakta ala Ibrahim sampai habis. Kira
Kenapa email? Kenapa dek? Kenapa dek? Cik Man umur dah tua dah dek, dekat 60 dah. Ya, Zuman. Lebih dekat ke arah itulah begini. Oi, bukan suara tu. Tu Cik Man. Okey, ada persoalan menggantung gambar ni menggantung gambar. Ni menggantung gambar. Apakah hukum menggantung gambar? Ada orang kata malaikat tak masuk. Ni gambar malaikat tak masuk. Jadi sekarang ni ulama dia berbeza pendapat. Gambar yang dimaksudkan ialah yang menyebabkan malaikat tak masuk. Kalau kau lukis gambar penuh, gambar makhluk bernyawa, lepas tu kau pergi agung-agungkan, kau puja gambar tu. Kemudian kau nak mencabar yang kau boleh lukis sama macam yang Allah buat. Maka yang tu hukumnya haram. Tapi gambar macam ni, ini bukan manusia yang cipta, ini Allah yang cipta. Dia cuma terhasil daripada pembiasan cahaya daripada teknologi kamera. Jadi makhluk yang ada dalam ni adalah ciptaan Allah. Tetapi terhasil hanya melalui kamera sahaja. Dan niat untuk menggantungkan bukan untuk memuja. Cuma sebagai kenangan, kemudian sebagai just letak, okey ni mak, ni arwah nenek saya. Cuma janganlah kau letak semua telanjang, ambil gambar-gambar ramai, itu memang tak boleh lah. Okey? So ada berbeza pendapat tentang gambar ni. Maka gambar seperti ini dibolehkan sebahagian ulama dengan tujuan-tujuan dan syarat-syarat tertentu. Kenapa ulama berbeza pendapat? Sebab kepala lain-lain, kan ada berjuta-juta ulama dalam dunia ni. Okey, dah selesai pasal isu solat solat dekat tepi highway dah selesai dah, tak ada nak kecam-kecam. Dekat Iqbal Hana, dekat mana tu? Di mana Iqbal Hana? Kalau naik Gunung Kinabalu kan air dia sejuk, boleh tak tayamum? Kalau dengan air sejuk tu, kalau kau ambil wuduk dengan air sejuk tu, tiba-tiba kau jadi frozen, kau bolehlah tayamum. Kalau kau mati dengan berwuduk dengan air sejuk tu ataupun penyakit, maka boleh tayamum. Kau faham tak? Boleh Apa masalah kau? Apa masalah? Kenapa kau senyap kat situ? Tu aku cakap jangan balik lambat. Jangan balik lambat. Kau nak berkawan, tak apa. Selagi tak nikah, kau jangan balik lambat. Kau faham tak? Aku dah cakap jangan naik motor dengan jantan. Jantan kau tu bukan mahram dia. Lain kali bincang dengan bapak kau dulu. Bila aku marah kan kau terasa. Apa dia? Zaid. Zaid. Betul kan? Kau ajar Zaid. Mana Zaid? Diam je dia. Dia okey. Dia diam dekat. Assalamualaikum. Salam. Tazkirah seminit. Kasih banyak lagi. Kasih banyak lagi bang. Kasih banyak lagi. Mana? Rumah saudara dekat Sepang. Oh, tapi kau dah hari? Belum. 8 bulan. Fatia, ya Fatia. Waalaikumsalam. Fatia kalau nak BC bagi tahu. Nanti kan Cik Man apa ambil.
Apa Baman? Apa ni? Okay, settle dah. Semayang tepi highway dah settle. Apa? Isu Sabah. Ah? Apa dia? Sabah. Tadi ada orang tanya bila PRU 15. Apa? Siapa bang? Alah, lupa lah Dan. Abror. Sihat. Abror dah sekolah dah. Hari ni cuti, tak pergi sekolah. Tak pergi sekolah. Hari ni cuti. Oh, so pergi sekolah. Kau jadikan aku apa Zaid? Superman? Apa isu Man? Isu tak ada apa ni, isu, tak adalah pasal nak menjawab isu isu semayang tepi highway lah. Oh. Betul? Fatia Latif tu ha. Nak tanya soalan tu. Alternatif semua nak peringatkan Itu je lah isu. Lagi? Apa cerita ni? Lagi tak mana? Siapa Bang, Saleh? PRU macam mana? Siapa Saleh? Apa yang boleh dikomen pasal politik? Apa yang boleh dikomen pasal politik? Kalau nak jadi orang politik, jadilah orang politik yang jujur. Tak ada apa cerita Man. Politik ni macam tu je lah. Tunggu. Asnawi, engkau ni kan, aku dah banyak kali cakap aku tak suka orang cakap aku sombong. So sekarang ni aku nak undi netizen. Kalau netizen kata majoriti block engkau, aku akan block engkau Asnawi. Kau punya ayat fitnah, sekarang ni aku nak undi. Kalau ramai suruh block engkau, aku akan block kau Asnawi. Cik Man sombong. Bila Fatia masuk je laju ya Cik Man. Kau menganjing aku. Nah sekarang ni undian daripada netizen. Kalau ramai kata block, aku block kau. Jangan salahkan aku. Kena nak undi tu. Kena macam mana nak undi tu? Apa dia? Macam mana nak undi? Apa bang? Macam mana nak undi? Undi. Tak ada, undi kat sini je. Tu dia kat situ Kita block je. Orang suka fitnah ni elok kita block Block je. Jangan banyak cerita. Suka hati tu cakap orang sombong. Ada pula yang tu. Bahaya cakap orang sombong. Sombong ni antara dosa yang paling besar tu tak? Sebab sombong ni pakaian Tuhan. Sombong ni sebab iblis kena buang daripada syurga tu tak? Bahaya sombong ni. Kalau kau kata Cik Man ni sibuk, okey sikit. Kau cakap sombong, melampau lah. Kau kata aku tak mandi ke, berak dalam seluar ke, okey lagi. Tapi kalau sombong ni dia berat. Kalau kau cakap Cik Man putih pakai makeup ke, tu okey lah. Tu okey lagi. Ini kau cakap sombong, ini tuduhan yang sangat Ui. berbahaya. Betul bang, dalam banyak-banyak apa netizen sebut saya sombong tu saya macam apa? Dia tak sombong lah. Kojak dan Kona dia tak pernah sombong lah. Sampai sekarang. Walaupun follower dia dah 2 juta, dia tak sombong. Dalam sekolah lagi dia tak pernah sombong. Siap menangis lagi aku ada. Netizen kecil aku. Dia sombong kalau time tidur je. Kalau time tidur dia sombong. Tapi kalau dengan orang perempuan dia garang sikit lah. Itu kelebihan dia. Fatia nak masuk Man? Okey. Tak apa. Kau bagi dia masuk. Okay. Alright. Okey bang. Mana dia? Apa ni? Kejap Assalamualaikum. Fatia, apa khabar? Alhamdulillah. Kau kat mana? Dekat kat mana? Rumah dekat mana? Rumah dekat Shah Alam. Shah Alam section berapa? 9. Cik Man duduk dekat mana? 14, section 14. Ada orang kirim salam, Fatia. Section 14. Dekat Waalaikumsalam. Cik Man kirim salam juga dekat tahu. Cik Man, saya nak tanya. Okey, apa soalan? Kuat sikit Fatia, kuat sikit.
Fatih nak tanya satu soalan. Kalau macam contohnya, kalau lelaki dengan perempuan, kalau nak pergi dating, boleh ke macam berdua-dua orang dalam kereta macam tu? Dia Nabi sebut, Nabi ada kata tidak halal seorang lelaki dan perempuan yang bukan mahram itu berdua-duaan kerana yang ketiganya adalah syaitan. Kalau yang ketiganya Tok Kadi tak apa. Ni yang ketiganya syaitan. Okey? Jadi maknanya betul Fatia. Bila sebut soal nafsu ni, dia tak boleh kata tak apa saya sekolah agama, saya ni tak boleh sebab dia punya perangkap itu lebih halus. Tetapi adakah boleh tunang lelaki dan perempuan untuk berjumpa? Boleh, tak ada masalah. Di tempat yang selamat seperti di rumah salah seorang. Ada keluarga, ada ayahnya, ada maknya kemudian bincang. Ataupun mungkin laki perempuan tu duduk berdua dekat satu ruang, lepas tu makcik, lepas tu mak ayah dia mungkin ada dekat ruang sana buat kerja. Tak ada masalah. Itu lebih selamat. Sebab manusia senakal macam mana pun seseorang manusia tu, tetapi kadang-kadang bila ada satu situasi yang dia buat silap, dia pasti akan ada rasa macam getaran. Masa getaran itulah iman. Maka macam mana sesat pun dia akan kembali balik dia akan berhijrah balik. Itu kelebihan yang Allah bagi pada manusia. Faham. Cik Mak, lagi satu nak tanya. Kalau contohlah kalau kita orang perempuan nak make up kan, macam tahap mana kita orang boleh make up? Macam kadang-kadang nak teringin nak pakai lipstick merah ataupun ada photoshoot ke apa. Boleh ke macam pakai bulu mata, pakai mascara memang jadi cantik yang macam macam nak cakap macam tak tahu tahap berlebihan tu macam mana. Tahulah tapi macam nak pakai make up Cik Okey dalam Quran, dalam dalil Quran dan hadis, salah satu antara kedua-duanya ada disebut janganlah kamu bertabaruj sebagaimana bertabarujnya orang-orang jahiliah. Orang-orang jahiliah ketika sebelum Nabi Muhammad datang, perempuan jahiliah dia tabaruj. Tabaruj ini bukan saja make up tetapi berfashion, antaranya tidak menutup aurat dengan sempurna. Yang kedua, aurat dah tutup tetapi menarik perhatian. Maknanya, Waalaikumsalam. Maknanya, dia mungkin pakai ada jenis yang jubah. Ada jenis yang jubah daripada kepala, dia pakai tudung, tetapi ada jenis yang kain lycra ataupun jenis kain yang jenis melekat. Kenapa kau pandang ke atas? Tengok saka? Okey. Sebab Cik lah tahu. jenis kain yang jenis kain. Cik Man tak salahkan kain lekra tu. Kain lekra tu tidak bersalah. Kalau dia dipakai di hadapan suami, dia akan dapat pahala. Cuma mungkin kalau seorang wanita dia nak keluar daripada rumah, maka pastikan kainnya bukan jenis yang melekat pada badan. Ataupun kalau sebelum dia pakai kain tu mungkin dia ada pakai pakaian dalam. Perempuan biasa dia akan ada pakaian banyak-banyak lah untuk mengelakkan auratnya melekat. Maknanya auratnya ternampak bentuk. Itu satu. Berkenaan dengan muka, adakah perempuan tak boleh memakai bedak? Boleh, tak ada masalah. Bahkan seorang wanita itu kalau dia berketerampilan buruk sampai memfitnah suaminya, maka masalah juga. Dia kata, kenapa muka kau macam ni dah macam apa terentu bosan kan? Suami kau tak jaga suami kau tak jaga kau ke? Tak beli ke barang-barang make up kau? Pun tak boleh juga. Maka seorang wanita itu dengan izin suaminya, maka dia berketerampilan seorang wanita yang bukan nak menggoda, tetapi sebagai seorang manusia yang berpakaian senonoh dan make upnya nipis-nipis sahaja, tak adalah sampai nampak pucat kemudian selekeh dan seumpamanya. Niat dia sebagai keterampilan muslimah yang strong, begitu, dan tidak terlalu tebal. Gincunya tak sama macam traffic light merah, just nak mengelakkan bau, nak mengelakkan pucat bibir. So Fatia, kau pandai-pandai lah, benda tu kau pandai lah. Macam tu lah. Dia ada kesederhanaan dalam Islam, kesederhanaan. Sebab sekarang ni kalau Cik Man cakap macam ni pun, yelah ramai jugalah wanita-wanita di sana yang mungkin agak berlebihan, tetapi dalam waktu yang sama ramai juga wanita. Fatia tengok kan, Cik Man tak ingat
perempuan berada di pentas politik sambil menggendong anak dekat overseas. Ada kan perempuan yang muslimah, dia pakai tudung di pentas politik, bahkan ada yang non-muslim, dia bawa anak dia dekat parlimen. So wanita itu boleh sahaja keluar bekerja, tetapi syaratnya itulah dia pandai-pandailah jaga diri. Sebab sekarang ni fitnah banyak kan. Okay, Cik Man, lagi satu nak tanya, kalau macam pakai pewangi kan, boleh ke kalau kita perempuan pakai pewangi? Kadang-kadang bau dia tu macam menarik. Okey, dua. Yang pertama, tidak terlalu kuat. Yang kedua, memakai untuk menghilangkan bau badan. Yang ketiga, tidak bertujuan. Pakailah minyak wangi. Tengok dia kita tahu tujuan di mana satu. Kenapa kau tak pakai minyak wangi ni? Tak ada, kau pakailah yang ni. Nanti kan orang bau okey. Bila dia kata orang bau okey, bermaksud dia nak memakai minyak wangi supaya orang lain bau. Kalau perempuan okey, tetapi lelaki. Jadi niat seseorang itu memakai minyak wangi untuk mengelakkan bau badan. Bukan untuk menarik perhatian lelaki. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amalan itu bergantung dengan, Fatihah pun semua hafal hadis tu, sesungguhnya setiap amalan bergantung dengan niat. Perempuan tu pakai minyak wangi sebab apa? Sebab mungkin bau badan dia kuat, it's okay. Tapi kalau dia pakai minyak wangi, tujuan dia supaya kawan-kawan lelaki dia akan seronok dengan dia, bahaya. Hukumnya haram. Okay, Cik, lagi satu soalan. Macam contohnya kalau Fatia semayang kan, lepas tu Fatia pakai Q-Tex, apa yang pewarna kuku. Tapi Fatia confident benda tu, niat Fatia macam Fatia nak cantik bila semayang, and pewarna kuku tu halal. Boleh? Dia Fatia, ada beza halal. Halal ini menunjukkan dia tak dibuat daripada najis. Tetapi halal belum tentu tak halang air. Halal belum tentu tak halang air. Ada yang halal bermakna tak bernajis, tetapi mungkin yang halal itu menghalang air. Menghalang air itu masalah besar. Masalah besar. Bila menghalang, maknanya okey, contoh Fatia pakai pewarna kuku halal. Okey, halal sebab bersih dan suci, tak ada masalah. Tetapi dia tak dapat menjamin halang air ke tak halang air. Kalau dia menghalang air, wuduk tak sampai, batal. Kalau 10 tahun pakai Kalau 10 tahun pakai pewarna macam tu, 10 tahun semayang tidak sah. So kena hati-hati. Nak pakai boleh. Ambil wuduk and then pakai. Cuma mungkin akan kikis. Maknanya pakai selepas ambil wuduk. Tetapi janganlah. Maknanya warna-warna tu pun main peranan juga, Fatia. Janganlah pakai warna-warna yang hitam. Orang pun ni Fatia ke Twilight ke apa ni? Contohnya tu kan, Pontianak dan Twilight kan. Dia macam warna-warna inai is okay. Itu je lah. Isu pewarna kuku ni dia sama je macam inai, Fatia. Cuma inai ni dia dah masuk dalam zat. Sama macam kunyit ikan. Kan mak kita kan kunyit ikan, kemudian bila dia basuh tangan kan ada warna kuning. Jadi warna kuning tu bukan lapisan baru, bukan ada layer yang lain. Itu dah masuk dalam zat. So tak menghalang air. Jadi pewarna kuku yang baru ni adakah sifatnya seperti inai ataupun sifatnya seperti cat? Kalau sifatnya seperti cat, bermakna masalah. Tak boleh ambil wuduk. Kecuali kalau ambil wuduk dulu baru pakai. And then bila masuk waktu asar, buang balik. And then pakai. Macam itulah. Kecuali Fatia, kecuali kalau kau ABC. Kau tahu tak ABC tu apa? ABC. Air batu campur. Bukan air batu campur, apanya datang head air batu campur tang mana? ABC tu Allah bagi cuti. Allah bagi cuti ABC. Wanita ABC dia paling lama 2 minggu contoh. Jadi 2 minggu datang head. Okey, 2 minggu datang head nak warna kuku lah. Tak ada masalah. Sebab dia memang tak semayang. Okey? Alright. Faham. Itu je lah kot Cik Ustaz nak tanya. Faham tak tahu nak panggil Cik Man ke nak panggil Ustaz? Panggil Cik Man. Panggil Cik Man. Jangan panggil abang, bahaya. Panggil Cik Man. Apa ni? Fatia. Nanti aku kena kecam dengan nanti. Fatia, doakan Cik Man supaya menjadi lebih baik
dan tahniah ke atas penghijrahan. Sesungguhnya setiap setiap perbuatan yang kita buat, kalau kita yakin yang kita buat tu Allah tahu, kita jujur, maka abaikan perkataan orang lain. Sebab kita tak boleh please everybody. Nabi pun ada musuh. Yang penting kita tahu kita dengan Allah, kita jujur. Kadang-kadang kita ada tersungkur, kejap-kejap macam ni, lepas tu berhijrah balik, macam ni berhijrah balik, tersungkur, itu perkara biasa. Seorang pelacur diampunkan Allah, kemudian seorang pembunuh diampunkan Allah. Jadi yang penting niat antara seseorang yang berhijrah dengan Allah. Dan Cik Man pun tak tahu Cik Man masuk neraka ke masuk syurga. So doa daripada Fatia dan juga netizen semua. Okey? Baik. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Fatia. Okey, rebonding Ammar _993, rebonding rambut, ulama berbeza pendapat, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Okey, siapa nak ni live? Cik Man ambil dekat sini je, siapa nak live? Siapa nak live? Siapa nak live? Okey, sama-sama Fatia. K_Ila, mana lebih afdal, berdoa dalam hati atau lisan? Berdoa dengan lisan sambil khusyuk di dalam hati. Itu dia. Okey, Syarifah. Kak, suasa ni emas ke? Tak kan? Kau dah kenapa ni? Okey, kuat sikit. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Najib Razak? Tak. Najib. Okey, silakan. Daripada mana? Brunei, jauh. Kau orang Brunei? Ya. Oh, terima kasih. Terima kasih orang Brunei kerana sudi masuk ke live Cik Man. Alhamdulillah. Okey, silakan. Apa khabar Cik? Sihat, alhamdulillah. Okey, ni nak tanya. Sekarang ni banyak kejap, Cik Najib. Joy, kau ambil air, lepas tu masuk air kosong, air batu boleh? Masih Joy. Okey, apa ni? Boleh ke perempuan hiking? Sebab boleh. Hiking, Boleh. Dengan syarat apa syarat? tidak berlakunya percampuran bebas, dan sistemkan pergerakan dengan baik. Kalau misal kata satu kelompok perempuan hiking, perlunya pengawal lelaki, okey, boleh, tak ada masalah, tetapi mesti lelaki yang jujur. Jangan ada yang ambil kesempatan kan. Dia suruh perempuan tu naik dulu. Lain pula yang kau tengok mentang-mentang kau suruh perempuan tu naik dulu, maknanya kena jujur lah. Boleh, tak ada masalah. Sebab perempuan dengan lelaki sama sahaja dari segi beraktiviti di luar, tetapi perempuan kena jaga dia punya adab. Faham. Okey, lagi. Set, tengok. Set. Terima kasih. Alamak. Line kau masalah. Hidup balik. Okey, boleh. Line kau masalah tadi. Ni nak tanya, perfume alkohol ni kalau bawa solat boleh?
Boleh, Batal ke? Sebab boleh. Selesai. Fatwanya sudah selesai. Kerana alkohol itu bukan maksudnya arak yang kita minum. Minyak wangi, perfume yang ada alkohol tu untuk dipakai di luar. Mana ada orang minum minyak wangi nak pergi solat? Kalau tak ada. Ya, maknanya boleh. Tetapi kalau guna perfume yang tak ada alkohol lagi bagus. Tapi ada ke perfume yang tak ada alkohol? ada? Kalau Yang asli ada? okey, kalau pakai yang tak ada alkohol lagi bagus, keluar daripada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Right? Yeah? Sebab ada juga pendapat mengatakan alkohol tu kan najis. Jadi kalau najis dipakai memang tak sah. Itu pendapat. Yang dimaksudkan alkohol itu najis ialah alkohol yang menjadi arak, di mana arak itu najis dari segi hukmi, bukan dari segi zat. Maksudnya perbuatan minum arak itu najis. Tapi kalau airnya jatuh dekat baju tidak najis. Tapi ada sebahagian ulama mengatakan najis juga. Najis yang betul-betul najis zat. Maknanya pakaian yang kena arak tak boleh dibawa solat. So ada perbezaan pendapat di situ. Okey? Okey, faham. Kemudian next apa tu? Okey, silakan. Kau jangan tanya banyak soalan sangat. Okey, silakan. Terus. Kalau kita buat apa, kita tulis gambar malaikat dan alam barzakh. Gambar malaikat kita tulis apa, gambaran, tetapi unsur dakwah. Kan sekarang tu banyak buat komik. Okey Najib, begini. Malaikat itu ada kedudukannya di sisi Allah. Malaikat itu mulia. Dia makhluk yang tidak berdosa. Jadi beriman dengan malaikat tidak perlu gambaran. Kerana iman dengan benda yang tak ada, percaya pada benda yang tak nampak itu adalah ujian kepada kita sama ada iman kita kuat ataupun tidak. Tapi kalau percaya itu perlu tunjuk dengan gambar, jadi imannya tak kuat di situ. Jadi elakkan daripada menggambar-gambar malaikat. Nanti sampai Nabi pun digambar-gambarnya. Tak boleh. Perkara ghaib tak boleh. Ya, sebaik-baiknya jangan. Okay. Faham. Okey, banyak sebenarnya tapi last check. Okey, tentang selfie perempuan ni. Apa dia? Selfie perempuan. Selfie tak ada masalah. Perempuan boleh selfie. Kalau letak dekat sosial media? Itu yang masalah. Maknanya dia letak tu gambar macam mana? Gambar yang macam mana yang dia letak, itu sahaja. Jadi kalau gambar menimbulkan fitnah, sebaik-baiknya jangan. Mendedahkan aurat, jangan. Tapi kalau misalkan kata selfie dalam keadaan sopan, maka boleh saja. Dan kalau tak letak, itu lagi bagus. Macam tu. Perempuan kalau selfie, kau tahulah selfie perempuan macam mana kan? Tak puas hati. Banyak. Hati 100 kali. Nanti aku bincang pasal perempuan, beza perempuan dengan lelaki ambil gambar. Baguslah tu. Okey, last tak boleh? Cik. Okey, silakan. Berapa kali last? Ni tentang kuku, Cik. Kan ada kuku. Kuku kaki kakakku kaku. Ni ada pendapat mengatakan bahawa kuku tu selepas dipotong kena tanam. Apa pendapat Cik? Tidak wajib tanam. Mungkin ada yang mengatakan tanam tu sebab kuku sebahagian daripada badan manusia. Kan manusia kalau mati tanam kan. So maknanya dia ambil sempena-sempena itulah. Tapi tak wajib tanam. Kalau nak buang dalam tong sampah. Dia masalah afdal pun tak timbul sebab dia tak ada dalil yang jelas dekat situ sebenarnya. Tak ada dalil yang jelas. Sama ada dia nak tanam ataupun dia nak buang betul-betul dalam tong sampah supaya tidak sepah, maka itu bagus. Itu sama saja. Okay, faham. Alright? Okay, faham. Okey, saya rasa itu saya cek. Terima kasih Najib. Doakan Cik Man ya. Terima kasih juga Cik. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Najib. Mana siapa dapat APC dah balik dah? Dia buat apa saingan? Belakang kat mana kak? Najwa, masa perempuan ABC boleh potong kuku? Boleh. Boleh, cuma kena pastikan tidak ada niat tujuan lain lah.
Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Kuat sikit. Kau jangan goyang-goyang. Lepas tu kau pergi dekat tempat terang. Okey. Okey dah. Iwan. iPhone mana Iwan? Dengar Cik Man. Kuat sikit. Cik Man dengar tak? Okey. Aha. Okey. Cik Man. Apa dia? Saya nak tanya. Okey, kuat sikit. Okey, teruskan. Takbir Raya Haji kan? Aha. Dia sampai berapa Zulhijjah? Dah habis dah tadi. Oh, dia sampai 13 Zulhijjah je lah kan? Dia sampai 13 Zulhijjah. Mana Jumaat Raya 10, 11, 12, 13. Sabtu, Ahad, Isnin. Dia berakhir selepas asar 13 Zulhijjah. Dia berakhir selepas asar 13 Zulhijjah. Tadilah hari ni 13 Zulhijjah. Asar tadi dah habis dah. Asar tadi dah habis dah. Potong lembu pun yang korban Adil Adha sampai asar tadi ya. Kalau malam ni kau potong lembu, lembu tu potong kau balik. Tak, maksudnya dia tidak dianggap sebagai korban Adil Adha lah. Dia anggap sebagai sembelihan biasa. Oh, okey. Ni Cik Man. Kalau daging akikah, kita macam tulang-tulang ke dia punya lemak tu boleh buang sekati ke? Kau nak buang, kalau benda tak elok kau buang dalam tong sampah lah. Benda tak elok buang dalam tong sampah lah. Biasa orang-orang Melayu ni dia tanam. Aku tak tahu, mungkin dia tanam ke terpulang. Sampah, bila namanya sampah, buang dalam tong sampah. Tapi kalau kau rasa dia berbau, boleh tanam. Kalau berbau sebab tulang, benda-benda daging ni kan, benda-benda daging, tulang ni kan dia macam lemak-lemak kan, dia mudah ada ulat, lalat apa semua. Maka kau boleh tanam. Bila kau tanam, tak payahlah kau nak buat tahlil ke apa, tak payah. Okey. Berapa banyak boleh tanya Cik Man? Berapa banyak boleh tanya Cik Man? Kau nak tanya apa lagi? Yang lagi. Rasanya tu je lah kot. Kau daripada mana ni? Saya dekat hostel kat KL. Kau college mana? Kat KL. College apa? Uni KL. Oh, okey, Uni KL. Okey. Apa kos apa? Kos saya ni tengah persediaan nak pergi Korea. Kau nak pergi Korea? Nak join apa? Blackpink? Tak adalah, belajar. Kau belajar. Kau kenal Lisa? Kau kenal Lisa Blackpink tak? Kenal. Okey. Okey, terima kasih. Macam saya macam takut bila pergi sana. So saya takut macam hanyut kan. So, Kau hanyut? Tak payahlah kau duduk dalam air. Duduk dalam rumah apa duduk dalam air? Ya Allah, Iman. Kelakar. Tak, kau takut hanyut. Kau duduk dalam, okey, kau hanyut apa? Jadi K-pop? Hanyut macam lalai lah, saya lalai. Sebenarnya dia yang penting hati itulah. Yang penting hati kau tu je. Kalau okey, tak ada masalah lah. Okey. Jangan kau pergi jumpa anggota apa ni Blackpink pula. Jangan kau pergi jumpa Jisoo, kau pergi jumpa Jennie, kau pergi jumpa Rose, kau pergi jumpa Lisa. Kau baca je buku. Lepas tu balik kat Malaysia, kau bagi khidmat dekat kita orang semua. Okey? Dengan kos yang kau belajar. Cik Man kenal lah semua. Oh, aku kenal lah member sekelas. Okey, boleh Jumpa lagi. Minggu depan kita orang ada dapat result untuk exam ni. So, Cik Man doakan kita orang ya Cik Man. Amin ya Rab. InsyaAllah. Cik Man. Assalamualaikum. Apa tu? Tu kat mana? Video call. Ustaz, video call. ada tanya Cik Laki Dah. perempuan? Ustaz, ada orang tanya Cik Dah nanti ajak Ustaz datang rumah bulan 2020. Ada apa kak? Ada kahwin. Dia kahwin?
Boleh nanti Cik tahu awak. InsyaAllah. Ustaz kata nanti insyaAllah. Ustaz kata. Farah Najiha, boleh Farah? Apa ni izham? Apa ni korek hidung? Kenapa izham? Cik Man, bulan puasa hantu syaitan semua diikat, tapi kenapa ada juga orang kena sampuk? Adakah syaitan diikat semuanya? Ulama berbeza pendapat. Ada pendapat ulama yang mengatakan ada syaitan yang tak diikat. Dan ada pendapat mengatakan sebenarnya syaitan diikat itu dilemahkan kuasanya. Maknanya tak diikat. Mak, mana suap sukan? Mana suap sukan? Manalah Ustaz tak stres? Ustaz pakai filter langsung. Ha? Tak pakai filter langsung. Tak, boleh je nak pakai filter. Dia tak nyanyi ke? Ni haredang. Bukan haredang yang... Oh, dia tak... Dia orang dengar ke tu? Dengar. Kau dengar? Dia orang dengar ke? Dekat dalam tu? Dia orang tak dengar kan? Dengar lah. Ha? Dengar. Cuba tengok IG lah. Dengar dulu. Ada soalan? Okey, ada soalan tuan? Tuan. Ni. Burung apa tu Cik Man? Okey, siapa untuk BC lagi dengan Cik Man? Tidur awal ke tak kan? Jerit ke tak apa? Jerit ke tak apa? Nak jerit ke tak apa? Okey, Cik, kirim salam dengan Ustaz P. Azman Siapa kak? kawan saya. Ada kan? Okey, dah sampai dah. Waalaikumsalam. ABC boleh potong rambut. Ustaz, pewarna kuku yang bersifat inai dan boleh tembus air, apa hukumnya? Boleh. Nicholas Laurum. Boleh. Kalau dengan syarat bersifat inai sebab kau dah cakap bersifat inai. Tapi kalau bersifat cat, dia membentuk layer baru, tak boleh kalau ambil wuduk. Maknanya kena wuduk baru yang layer dulu. Prank orang ni kena tengok. Kalau Nabi ada sebut janganlah seseorang itu menakutkan saudaranya. Kalau prank birthday tu tak apalah, tutup lampu, lepas tu tiba-tiba surprise apa semua kan. Tapi kalau prank yang pakai senapang, pistol, baru-baru ni ada prank yang tak tahu luar negara kot. Ada YouTubers yang prank daging korban tapi rupanya bukan daging tetapi sampah. Okey, Cik Man nak ulas pasal prank yang berbentuk sebegini. Aku pun buat prank, aku pun selalu prank member-member aku juga masa belajar kat Mesir. Cuma
prank yang melibatkan agama, daging korban adalah sesuatu yang mulia. Daging korban terhasil daripada keikhlasan sekeping hati, terhasil daripada orang kata jiwa yang taat kepada perintah Allah. Jadi bila engkau menggunakan prank, menggunakan daging korban dan menjadikan daging korban itu sebagai sampah, maka benda itu tak sewajarnya lah, tidak sewajarnya berlaku. Sebab dia ada kaitan dengan sejarah Nabi Ibrahim. Seseorang yang berkorban lembu itu sangat mulia. Okey, seseorang yang berkorban lembu itu sangat mulia. Cukur bulu kaki ni ulama berbeza pendapat lah. Kalau perempuan boleh, tak ada masalah. Lelaki bermasalah kalau dia tujuan untuk meniru perempuan. Tetapi kalau dia cukur bulu kaki dengan tujuan untuk sebab dia tak selesa ataupun mungkin dia sakit-sakit, bulu dia asyik tercabut-tercabut ke tergesel ke, maka dibolehkan. Ataupun mungkin juga bulu yang tumbuh di badannya itu melampaui batas, sampaikan orang tak boleh bezakan antara dia dengan beruk. Jadi maknanya boleh dia cukur bulu kaki. Ustaz, daging korban boleh jual tak? Tuan punya korban tak boleh jual. Tetapi kalaulah kau terima daging korban tu daripada tuan punya korban, agihkan kepada orang miskin tu nak jual, terpulang. Itu terpulang. Lisa. Cik Man, saya nak tanya, kalau ibu bapa kita tak solat, boleh ke kita seorang anak menegur? Boleh. Liza Lela, boleh. Tapi tegur dengan cara yang baik. Dalilnya, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Ahli keluarga kita, mak ayah kita. Tapi tegur baiklah. Okey. Hazirul Saidi, waalaikumsalam. Okri, kejap. Aku geram betul si. Engkau kata nak live, lepas tu kau pergi live. Kau masalah apa? Ya, saya. Okey, silakan. Daripada mana? Daripada Pahang. Pahang daerah mana? Kuala Lipis. Kuala Lipis. Ya, Datuk Siti lahir di mana? Berasal daripada mana? Kuala Lipis Cik Man. Salah. Datuk Siti berasal daripada Kampung Awah Temeloh. Okey, silakan soalan. Okey, saya nak tanya antara sedekah dengan zakat mana yang lebih utama? Apa dia? Antara sedekah dengan zakat mana yang lebih utama? Sedekah hukumnya sunat, zakat hukumnya wajib. Kau wajib bayar zakat, ada lebih baru sedekah. Okey. Boleh? Boleh. Kau kerja ke apa dek? Belajar? Belajar. Di mana? Di Kuipsas, Kuantan, Pahang. Oh, Kuipsas ni bukan ni ke? Agama ke? Kau ustaz. Apa kau tanya aku? Kau lah patut menjawab soalan netizen. Kau ambil kos apa? Pengajian Islam kan? Alright. Okay, semoga boleh berbakti kepada masyarakat. InsyaAllah. Alright. Okay. Assalamualaikum.
Amal Mukri. Boleh dia duduk situ, dia tak merengek. Dia tak pergi mana-mana. Ainul, apa masalah kau? Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Cik sihat? Saya ada bawa gunting. Sihat. Kejap ya. Corin 98. Dah kau tadi nampak dekat Ion nilai. Dah tu? Kenapa kau tak pergi datang? Kenapa Ainul? Lain kau masalah. Lain saya masalah. Kau nak dirampas. Kau duduk asrama tu kau nyambut handset Aku tak tahulah mana yang apa. Okey, mana yang sekarang ni, mana yang mana nak live tu je, mana nak VC. Mana yang nak VC dengan Cik Man? Kalau cukup bulu kaki kan haram, tapi kalau dah banyak sangat sampai boleh ikram. Tadi Cik Man kata boleh, boleh ikut pendapat ada yang mengatakan boleh. Kawan kawan kau tak boleh ke? Gua ada mesej dia. Tak apa tunggu. Ulama berbeza pendapat Fatia berkenaan dengan perempuan menyanyi. Ada yang membolehkan tetapi dengan syarat. Maknanya syarat dia lirik-lirik lagu yang dibawa, kemudian percampuran lelaki perempuan dielakkan ketika menyaksikan lah. Kita kat Malaysia mungkin menggunakan pendapat yang itu. Okey, tetapi pasti elakkanlah terlalu mendayu-dayu sampai mengganggu. So dia ada pro kontra lah dekat sini. Kalau Arab Saudi bab perempuan menyanyi ni memang haram terus. Tapi pelik juga hari tu Arab Saudi pun K-pop boleh masuk pula. Fizi buat apa? Nak tanya kalau mak kita tegur suruh solat tapi mak kita tak solat, salah tak? Kau dengar je lah cakap mak kau tu, walaupun dia tak solat. Terima kasih lah. Dengar je, terima kasih mak ada lagi. Fatia, kau tanya soalan apa tadi last Fatia? Cik Man dah lupa dah. Okey, Amirul Hussein, okey. Apa hukum minum ketum? Kau ni apa masalah kau masuk-masuk terus tanya soalan ketum ni? Waalaikumsalam. Daripada mana, Dek? Daripada Johor Bahru, Cik Man. Masuk-masuk terus ketum je, terperanjat aku. Okey, silakan. Cik Man sihat? Sihat, alhamdulillah. Oh, saya cuma nak tanya ni. Kalau kita tengah solat tapi ada beberapa benda yang kacau kita nak buat apa, Ustaz?
Ada beberapa benda yang kacau kau tu, tengok situasi lah, itu bergantung kepada kekuatan. Kalau kau semayang seorang, lepas tu bila kau angkat takbir kau dengar orang ada suara angkat takbir juga, yang tu bergantung pada kekuatan kau lah. Tapi kalau yang kacau kau tu kucing, dia ada dekat depan kau, maka kau boleh alihkan dia ataupun kau boleh beralih sedikit. Jadi siapa yang kacau kau tu? Kau pernah tengok cerita Makmum tak, Indonesia, cerita seram? Pernah cerita hantu tu. Kau rasa kalau kau bangkit daripada sujud, kau nampak ada jemaah, kau dengar bunyi macam amin, macam 30 orang amin. Kau rasa apa respon kau? Takut Ustaz. Kalau aku memang aku lari, aku terus terang cakap. Aku lari terus. Terajang dia. Oh. Cik Iman kat mana? Dekat Sepang, ibu pejabat polis. Oh, okey. Ustaz, kalau saya nak tanya, kalau bab rezeki tu boleh tak Ustaz? Apa dia? Contohlah kalau kita putus asa, yelah orang kata kalau kita usaha, adalah rezekinya datang, tapi kalau kita putus asa, rezeki datang tak Ustaz? Maksudnya? Putus asa ni, sebenarnya putus asa ni mati sebelum mati. Sebenarnya. Maksudnya Ustaz? Kalau putus asa adalah mati sebelum mati. Mati, orang yang bangkai bernyawa, putus asa ni. Manusia yang putus asa, seolah-olah dia ni seperti dah mati tetapi belum mati. Maksudnya dia tak nak buat apa dah. Dia dah putus harapan dengan Allah. Kau faham tak? Dia dah putus harapan dengan Allah. Faham. So, walaupun dia hidup, bahkan putus asa membawa kepada kekafiran. Putus asa itu membawa kepada kufur. Kau bayangkan ya, seorang yang kaya mempunyai rumah 5 tingkat. Kemudian dia punya kereta Mercedes ada 7. Kemudian dia punya duit dalam bank ada 7 trilion. Tetapi dalam hati dia tiba-tiba satu hari dia putus asa dengan Allah, dia tak percaya Tuhan, dia menganggap Tuhan seolah-olah zalim dengan dia. So di sisi Tuhan dia tak ada nilai. Dia tidak ada nilai langsung. Sebab dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Sebab tu kita katakan seolah-olah dia tak ada nilai hidup. Sebab dia buang iman dia terus. Lain orang berbeza dengan orang yang miskin, rumah pondok, kemudian macam tak ada kereta. Macam orang gelandangan macam tu. Dengarlah. Tapi orang gelandangan tu kau nampak dia hidup susah tapi mungkin jiwa dia semangat hidup. Dia terus mencari rezeki apa semua, mana setakat mana yang dia mampu. Dia tak ada pula dia bunuh diri. Kan kadang-kadang yang bunuh diri ni kadang-kadang yang cerdik, yang belajar universiti, yang maju, yang moden. Tapi orang gelandangan ada juga kita tengok ramai kot orang gelandangan yang dia terus berusaha apa semua. So dia hidup sebenarnya, dia bersyukur dengan apa yang ada. Okey, faham. Ustaz, nak tanya last Ustaz, sebab saya tengok netizen cakap ni. Apa hukum minum ketum Ustaz? Minum ketum adalah haram kerana hukumnya melawan ataupun menderhaka kepada pemerintah. Ketum sudah dimasukkan di dalam akta. Ketum dimasukkan di dalam akta racun sama sebagaimana dadah, bermakna bahan yang dilarang. Jadi sesiapa yang dijumpai menyimpan ketum di dalam rumah ataupun ada pokok ketum, maka ia akan didakwa sama sebagaimana hal dadah. Kecuali kalau ketum itu diguna untuk perubatan dan diperakui oleh jabatan yang berautoriti seperti KKM, sebagaimana kewujudan dadah di dalam Panadol, yang itu dibolehkan. Kat rumah kau ada Panadol, polis tak tangkap sebab walaupun dalam Panadol tu ada dadah, tetapi ia dihasilkan dengan cara yang sah. Okey ya? Waalaikumsalam. Ustaz, nak screenshot boleh? Okey, terima kasih. Doakan Cik Man. Okey. Syafiq Kefron siapa?
Dengan tu Faris, Syafiq Kefron siapa? Faris. Faris. Okey, ni last ni apa live yang terakhir ya sebelum Cik Man live apa ni end live. Ni live yang terakhir. Screenshot untuk apa kalau misalnya kata ada soalan ke ataupun ada nickname yang Cik Man nak follow up ke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, letak handset. Letak, jangan gerakkan. Okey, letak satu tempat. Ya. Allah Akbar. Ustaz nak tanya Ustaz. Engkau okey, mana muka engkau? Letak muka engkau dalam frame betul-betul. Engkau dah jam berapa ni? Dah Jahanam. Jahanam? Darjah 6. Sekolah mana? Kau apa sekolah mana dek? Sekolah KSKR. Apa tu? SKKR tu apa? Sekolah Perbahasaan Seri Kampung Renggam. Seri apa? Seri Kampung Renggam. Sekejap, nanti dulu. Kampung Renggam ni Johor ke Selangor? Johor. Johor kan? Okey. Terus, siapa nama dek? Ikram. Ikram dekat sekolah jawatan apa? Saya ketua kelas. Oh, ada tak tulis nama budak tak datang? Tak ada, selalu cikgu sebab sekolah kecil je. Oh, sekolah berapa orang? 3 orang? Paling satu kelas 16 orang. Oh, ya ke? Selalu bising dekat dalam kelas ni budak perempuan ke budak lelaki yang bebel ni? Yang perempuan lah banyak. Kan, perempuan bebel kerja tak tahu mengumpat, membawang semua perempuan kan? Lelaki selalu buat apa? Lelaki buat apa pula? Lelaki sama juga. Lelaki main kertas, main surat cinta. Oh, ada lagi main kertas. Yang buat kapal terbang tu, patu baling tu ada lagi? Ada. Ada tak budak dalam kelas couple? Ada tak budak dalam kelas couple? Ada juga. Ya, Adalah. siapa nama dia? Nama dia siapa? Izani. Dia couple dengan siapa? Dia power siapa? Husna. Izani. Okey, Izani dengan Husna ni, habis tu ada tak budak lain yang nak try Husna? Ada. Siapa nama budak lelaki yang lain tu? Alip. So Alip ni cuba nak rampas Husna daripada Izani lah. Betul. Dengar ya, Izani. Okey, apa soalan? Apa soalan dia? Kan kalau kita kentut batal wuduk. Kita kentut macam mana? Kalau contoh macam kita dah ambil wuduk, kalau kita kentut, kita batal wuduk. Okey, betul. Sedangkan ambil wuduk tu bukan dekat bontot. Lepas tu? Sedangkan kenapa boleh batal pula kalau kita kentut? Okey. Siapa nama awak? Ikram kan? Ikram seorang yang pemalu tau. Ikram selalu tahan-tahan kentut, tak nak dengar, tak nak bagi orang dengar. Tiba-tiba dekat depan orang ramai, dekat perhimpunan, tiba-tiba Ikram terlepas kentut. Bunyi kuat, tapi perhimpunan dengar. Apa perasaan Ikram? Malu. Selalunya kalau orang malu, dia buat apa? Dia malu. Apa yang selalunya orang malu dia tutup apa? Tutup muka. Kenapa dia tak tutup bontot? Sebab yang kentut keluar kat bontot bukan kat muka. Jadi itulah
jawapan Cik Man. Jadi maknanya kenapa kalau kentut kena basuh muka, kenapa tak basuh bontot? Sebab itu adalah arahan Allah. Kita tak boleh menilai dengan logik akal. Boleh Kenapa? Kenapa kentut kena basuh muka, kena basuh tangan? Sebab Allah yang suruh. Maka bila Allah suruh, kita hanya mendengar saja dengan patuh. Okey? Saya nak tanya lagi. Okey. Cikgu saya ada ajar kalau pandang perempuan satu helai rambut 60 hari. Hadis itu tidak. Hadis itu bermasalah. Hadis itu tidak. Dia kena cek balik tentang kesohihan hadis itu. Okey, memanglah perempuan yang mendedahkan aurat itu berdosa, tapi ada beberapa banyak hadis yang yang tersebar berkenaan dengan seksa perempuan di akhirat, banyak yang hadis palsu. Okey, jadi kita tak boleh nak menyebarkan sebarang hadis yang kita tak tahu statusnya. Boleh? Contoh macam cikgu kata kalau tengok rambut perempuan kan berdosa kan. Yes, kalau sengaja tengok, kita tarik tudung dia. Tapi kalau kita tertengok, sebab memang orang perempuan tak, budak perempuan tu tak pakai tudung, kita tertengok, itu bukan salah kita. Okay Ustaz, sekejap saya nak screenshot. Okay. 1, 2, 3. Siapa nama awak, Dek? Siapa nama awak? Ikram. Ikram pernah couple tak? Pernah couple tak? Dulu. Tapi ada minat-minat ada tak? Minat dengan perempuan ada tak? Ada. Budak perempuan tu kat mana sekarang? Ada je dekat ni, kampung ni. Habis tu dah bagi tahu dia ke belum? Malu. Tak. Okey. Habis Ikram nak kahwin dengan dia tak? Nanti bila dah besar? Tak tahulah jodoh tu tanta dia dah pergi dulu sebelum kita. Kau doakan dia mati apa? Kau ni suka doa orang mampus saja kau Ikram. Aduh Ikram. Ayolah, insya-Allah lah. Siapa nama budak perempuan tu kalau Cik Man boleh tahu? Farisha. Apa? Farisha. Oh, dia sekolah yang sama juga? Tak apalah, nanti Cik Man pergi sekolah kamu, Cik Man bagi tahu Farisha Hai, Ustaz jangan tu Ustaz. Cik Man akan pergi ke sana nanti SK apa? Kampung Renggam kan? Izal ada je, jangan Ustaz. SK apa? SK Seri Kampung Renggam. Nanti Cik Man akan tunjukkan yang kita live ni dekat Farisha tau. Boleh tak? Boleh tak apalah, kan dia mati dulu, kau jangan malu. Saya minat dia sebab dia dah cantik ke Ustaz. Saya minat Farisha, Ikram, jumpa lagi. Saya minat dia bukan sebab minat muka Ustaz. Habis alah klise soalan biasa macam ni lah artis kalau wartawan tanya, saya minat dia sebab dia adalah sejuk. Kau minat dia sebab apa? Sebab dia ni dekat sekolah dia macam budak yang selalu dapat nombor 1. Saya macam jealous lah dengan dia. Habis kau ingat budak lain bodoh? Tak, dia macam ni memang budak pandai lah, macam cemerlang lah. Oh, habis tu habis Ikram tak nak kahwin dengan, tak nak minat dengan budak perempuan yang dapat nombor 2, nombor 3 sampai hati Ikram membeza-bezakan. Minat dia sebab dia tu memang selalu dapat A memang nombor 1. Okey, betul. Cik Man tahu. Habis Ikram tak suka kawan dengan budak perempuan yang dapat nombor 2, nombor 3, nombor last? Boleh lah. Cuma dia kan? dengan mata pelajaran diorang. Ikram tahu tak Farisha ada dalam live ni sekarang? Okey. Jangan minat dengan budak nombor 1 aja. Entah budak yang dapat nombor last tu itulah yang jadi jodoh Ikram. Kalau yang nombor last tu jadi jodoh Ikram. Lelaki Ustaz. Okey, perempuan yang tak dapat nombor 1 kalau dia jadi jodoh Ikram okey tak? Boleh jodoh tak ke mana. Okey, ya Allah, jodoh tak ke mana. Okey Ikram, terima kasih. Nanti Cik Man send dekat Farisha.
Ayo tak jaga Zat. Ah? Jangan macam Zat. Alah, apa masalahnya kan? Biar Farisha tahu isi hati kau. Saya minat bukan tengok dia, saya minat dengan sebab dia punya mata pelajaran dalam kelas dia, saya minat. Habis tu kalau dia nak kahwin dengan Ikram setuju tak? Tak tahu lah. Kalau dia nak kahwin dengan Ikram setuju tak? Setuju tak? Tak tahu lagi, tak rasa macam setuju. Miau setuju tak Ikram kahwin dengan Farisha? Setuju. Setuju tak? Setuju. Okey. Kau apa tidur lambat ni? Apa tidur lambat? Besok sekolah. Buat kerja sekolah. Oh, buat kerja sekolah. Meniru ke? Saya tak Ustaz. Buat sendiri. Buat sendiri je. Ya ke? Yelah. Ikram, Cik Man macam perasan rumah ni dulu ada orang meninggal ke? Macam belakang tu kenapa macam ada bayang? Tak ada Ustaz. Jangan Ustaz. Bukan, Cik Man ni kan rawatan Islam juga. Cik Man boleh baca-baca. Macam ada nenek tak tinggal dekat situ? Pintu tu macam terbuka. Tak ada Ustaz. Bukan, okey sekarang ni Cik Man Ikram, Cik Man nak tanya, ada kematian tak dekat rumah tu? Tak ada. Dulu rumah tu kawasan kubur ke? Katanya mak dah. Tak ada. Tak ada Tapi Cik Man rasa macam ada benda Ikram. Cik Man rasa macam ada benda. Ikram pernah tengok Pontianak? Tak. Ikram nak tengok langsui? Nak tengok langsui? Tak nak. Mana Ustaz? Tak nak. Wahai, Cik Man panggil tak payah Ustaz. Ya Allah Ustaz. Okey Ikram kalau buat kerja sekolah ajaklah 2-3 orang. 2-3 orang tapi tak nampak pun tak apa. Roh-roh yang lama-lama tu, arwah nenek, ajaklah dia sekali. Zat. Okey. Saya Ustaz. Tengah buat apa? Kat rumah saya Ustaz. Kau dah nampak hantu baru tanya aku sihat ke tak sihat. Kau ni dah kenapa? Tengah buat apa tu? Cik Man tengah perhatikan belakang Ikram macam ada maksud kau. Tak payahlah Ustaz. Dia macam dia nak berkawan dengan Ikram. Kita kalau orang nak berkawan, kita tak boleh nak halang. Aduh Ustaz. Apa dia nenek? Apa dia? Macam dia panggil. Aduh Ustaz ni Ustaz. Habis dalam rumah tu ada siapa? Mak dengan abah lagi? Tak ada, abang dekat asrama, kakak dekat rumah makcik, abang lagi satu kerja. Yang mak dengan abah ada tak? Tak, diorang ada. Diorang ada lah, diorang buat apa tu? Tak, mak saya tadi baru keluar, bapak saya tak tahu lagi. Tak tengok tadi. Bapak pergi mana? Rumah mak lain? Tak dekat atas kepala Ikram, dekat shilling macam ada benda keluar. Tak ada Ustaz. Pernah tengok cerita hantu Korea yang Ju-on, yang budak macam toyol apa tu, lepas tu rambut tiba-tiba turun? Tak tahu. Saya tak minat kalau Korea Ustaz. Bukan, ada itu macam ada atas kepala Ikram. Ikram cuba tengok betul-betul. Ada tu shilling. Okey Ikram. Saya tengok sekejap kalau bapak saya adalah sekejap Asyhadu an la ilaha illallah.
Tak ada. Saya keluar. Ikram cari apa tu Ikram? Jangan berjalan sampai dekat zinc. Tak Ustaz. Saya ada dua rumah. Ada dua rumah. Satu masa tu sebab dapat bantuan. Oh. Lah tu yang tadi tu rumah bantuan. Oh ya ke? Tu macam ada orang mengikut kat belakang Ikram, dia pakai jubah putih. Tak ada macam-macam Ustaz. Jangan Ustaz. Okay Ustaz, nak gerak dulu Ustaz. Okey, kirim salam dekat arwah nenek ya. Okay, insya-Allah. Okay, Ustaz. Assalamualaikum. Doakan Ustaz. Salam. Oh Mimi, ibu sesuan dengan ibu yang melahirkan, insya-Allah akan masuk syurga, tak ada masalah. Dia okey, dia datang. Dia dulu ya. Dia memang tahu juga dia penting. Ya, yang penting dia baba kan. Dia kat kedai kan. Okey, mungkin setakat ini dulu live Cik Man. Syafiq Saha, engkau tak boleh, is unable to join Syafiq Saha. Entah, tengok. Ramai tengok. Ramai lagi. Jumpa lagi, doakan Cik Man. Amin. Assalamualaikum.